Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami kumpulan yang terakhir untuk perbentangan subjek CPU 554, penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kumpulan kami ialah SDG 16, keamanan dan keadilan sejagat dalam mendepani era globalisasi. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Fatimi, Lailatul Munirah dan Fatimah Az-Zahra. Sebelum kami membentangkan tajuk kami, kita lihat dulu satu trailer yang kami sediakan untuk anda semua. Alright, so video tadi tu menggambarkan kandungan bagi pembentangan kami. Okey, ada 5 kandungan topik-topik perbahasan yang kami akan kupas dalam pembentangan ini. Pertamanya, pengenalan kepada SDG dan SDG 16. Keduanya, isu mengenai keamanan dan keadilan. Ketiga, punca berlakunya keganasan dan ketidakadilan. Seterusnya, kita hurai kepentingan mengenai keamanan dan keadilan. Dan yang terakhir adalah kita lihat pandangan Islam mengenai keamanan dan keadilan. Okey, first kita tengok SDG, Sustainable Development Goals. Maksudnya matlamat pembangunan lestari. SDG ni dia merupakan teras agenda 2030 yang mana telah dipersetujui oleh ketua-ketua negara. SDG diasaskan pada 25 September 2015. Yang mana SDG ni sebenarnya ia menyambung pada MDG, iaitu Millennium Development Goals. Okay. Kalau MDG dulu ada 8 matlamat dan 21 sasaran. Tapi SDG diperluaskan menjadi 17 matlamat dan 169 sasaran. Okey, SDG ni matlamat utama dia untuk berfokus pada tiga perkara, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Okey, seterusnya SDG 16. SDG 16 ni fokuskan pada 3 perkara, iaitu keamanan, keadilan dan institusi yang kokoh. Dan kami hanya bincangkan 2 sahaja, iaitu keamanan dan keadilan. SDG 16 ni ada 12 matlamat dan 23 sasaran, di mana SDG 16 ni sebenarnya matlamat SDG yang paling tinggi daripada 17 matlamat. Daripada 12 matlamat SDG 16, kami hanya membincangkan 3 saja, iaitu matlamat yang pertama, kedua dan yang keempat. Matlamat yang pertama adalah untuk mengurangkan bentuk-bentuk keganasan serta kadar kematian. Yang kedua pula adalah untuk membasmi penyalahgunaan serta pemerdagangan manusia dan membasmi penderaan kanak-kanak. Dan yang keempat pula adalah untuk mengurangkan aliran kewangan dan senjata haram, untuk membaik pulih aset yang dicuri serta untuk mengurangkan, membasmi bentuk-bentuk gejala keganasan yang terancam. Dalam matlamat yang keempat ni, kami hanya fokus kepada senjata haram, mengurangkan senjata haram dan bentuk jenayah yang terancam. Okey, seterusnya isu-isu mengenai keamanan dan keadilan. Dapat 7 fokus isu yang kami akan bentangkan, iaitu serangan pengganas, pemerdagangan manusia, peperangan dan senjata, keganasan terhadap wanita, keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak dan pembulian. Kita lihat yang pertama, iaitu keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ni adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh suami ataupun isteri terhadap suami ataupun isteri ataupun kanak-kanak. Okey, penganiayaan ni dia melibatkan sifat-sifat yang tidak berperi kemanusiaan, sifat zalim dan tiada belas kasihan. Di Malaysia, kita ada akta-akta mengenai isu ni.
Pertamanya iaitu Perkara 5 Pengisytiharaan Hak Asasi Manusia, di mana setiap individu ada hak perlindungan terhadap tubuh badan serta harta benda di bawah undang-undang. Seterusnya, Section 2 Akta Keganasan Rumah Tangga pada tahun 1994, iaitu Akta 521. Akta-akta inilah yang akan melindungi hak-hak wanita, hak-hak mereka yang menjadi mangsa. Seterusnya, kes di Malaysia seperti yang anda boleh lihat di layar skrin. Pada tahun 2010, sebanyak 3,000 kes. Pada tahun 2013 dan 2014 meningkat kepada 4,000, dan yang pada 2015 sebanyak 5,000 kes keganasan rumah tangga. Seterusnya kita lihat isu semasa, iaitu waktu tempoh PKP. Berlaku peningkatan dalam kes keganasan rumah tangga seperti yang dilaporkan dalam berita. Terdapat berlaku sebanyak 57% panggilan yang diterima oleh talian kasih. Selain itu, WAO iaitu Women's Aid Organisation, satu pertubuhan wanita, menjangkakan bahawa akan berlakunya peningkatan kes KRT setelah tamatnya tempoh PKP. Antara punca kenapa berlakunya KRT ni semasa PKP adalah pemangsa dan pendiri sentiasa bersama. Selain itu, masalah kewangan, masalah merisaukan masa depan tidak pasti, cara pendera pemangsa untuk hilangkan stres, serta pendera ni, pemangsa ni berasa lemas berada di rumah, dan bagi penagih dadah, mereka sukar untuk mendapatkan bekalan dadah. Itulah punca-punca yang menyebabkan berlakunya KRT semasa PKP. Seterusnya kita lihat isu penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak ni adalah satu tingkah laku sosial yang melanggar norma-norma masyarakat ataupun tingkah laku devian. Maksud tingkah laku yang luar dari kebiasaan, luar dari normal. Terdapat 4 bentuk. Yang pertamanya penderaan fizikal, seksual, emosi dan pengabaian. Selain itu, pengeksploitasian juga adalah bentuk penderaan kanak-kanak selain eksploitasi seksual. Contohnya seperti mengerah ataupun memaksa kanak-kanak untuk bekerja mencari wang untuk sesuap nasi. Kita lihat beberapa kes penderaan kanak-kanak secara seksual di Malaysia. Contohnya pada tahun 2004, kes adik Hari Rawati dan Nurul Huda, di mana mereka telah dirogol, diliwat dan dibunuh. Seterusnya pada tahun 2007, adik Nurin Jazlin telah hilang selama sebulan dan dijumpai di dalam sebuah sampah dan dipercayai telah didera dan diperlakukan segala bentuk kekejaman penjahat penjenayah ke atasnya. Seterusnya kita lihat isu keganasan terhadap wanita. Keganasan terhadap wanita ni adalah keganasan yang berasaskan gender, yang mana menyebabkan kecederaan fizikal, emosi, psikologi kepada wanita, yang mana membuatkan wanita ini menderita. Selalunya kumpulan yang menjadi sasaran pemangsa pendiri ini adalah golongan wanita yang minoriti, wanita yang pelarian, pendatang, yang cacat seperti buta, pekak bisu, wanita yang berusia, ataupun wanita yang miskin dan orang asli di kalangan wanita. Kategori keganasan terhadap wanita ada 5, iaitu psikologi dan emosi, penderaan fizikal, seksual, penderaan sosial dan penderaan kewangan. Penderaan kewangan ni seperti tidak memberi nafkah kepada wanita ataupun mengambil kad bank wanita supaya mangsa ni bergantung kepada pemangsa sepenuhnya. Bentuk-bentuk penderaan keganasan terhadap wanita adalah gangguan seksual, pembunuhan, pencabulan, rogol, sumbang muhrim dan keganasan rumah tangga seperti yang telah dibincangkan sebentar tadi. Seterusnya kita lihat jenayah rogol yang berlaku di seluruh dunia. Saya lampirkan beberapa negara sahaja. Contohnya di Amerika Syarikat sebanyak 1.2 juta wanita dirogol. Di India, purata 93 wanita dirogol setiap hari. Di Denmark, 52% wanita merupakan mangsa serangan
penderaan secara fizikal. Di Zimbabwe pula, jenayah perogol-perogolan kanak-kanak meningkat sebanyak 42 kes. Dan di Australia, kanak-kanak remaja 18 tahun ke atas menjadi tumpuan sasaran perogolan sebanyak 51,200 kes pada tahun 2012. Terus kita lihat seorang selebriti yang sangat lantang bersuara mempertahankan hak wanita, terutamanya golongan wanita yang diperkosa, iaitu Angelina Jolie. Angelina Jolie adalah seorang duta khas bagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau menubuhkan PSBI, iaitu satu pertubuhan yang mempertahankan hak wanita, iaitu Preventing Sexual Violence Initiative, yang diusahakannya bagi membantu mangsa-mangsa penderaan secara seksual. Selain itu, Angelina Jolie juga lantang bersuara menentang keganasan ISIS yang menggunakan taktik menakut-nakutkan di dalam peperangan, iaitu taktik merogol wanita. Jadi di sini saya suka untuk mengutip kata-kata daripada Angelina Jolie, iaitu "Let's build respect for women in our society." Kita harus bina kehormatan, rasa hormat terhadap wanita dalam masyarakat itu, tidak kira dalam negara Malaysia saja ataupun seluruh negara. Seterusnya adalah isu serangan pengganas. Pengganas ni dia dikaitkan dengan istilah ekstrim, ekstremis ataupun teroris. Tujuan utama bagi pengganas ni adalah mereka sebenarnya ingin menuntut hak yang tidak diberikan kepada mereka dalam aturan politik yang sedia ada. Jika sesebuah negara itu bertindak terorisme, mereka ingin menegaskan legitimasi dan serta kepentingan mereka. Contohnya kita lihat rejim Israel yang menentang Palestin, di mana sebenarnya mereka ingin menghapuskan legitimasi Palestin serta menegaskan legitimasi Israel itu sendiri. Saya membawakan beberapa kes mengenai serangan pengganas. Pertamanya pengganas ISIS. Pada tahun 2016, sebanyak 4,000 anggota ISIS yang menyertai peperangan di Iraq, di mana di samping keahlian anggota ISIS sangat membangkang kerana berlaku pertambahan dari tahun ke tahun. Antara kekejaman mereka adalah dengan mengebom tempat letak kereta awam, membunuh para ulama, menculik wanita, melakukan aktivis kemanusiaan, menghukum tanpa pembicaraan, membunuh dengan kejam seperti memotong kepala dan menyeksa mereka yang tidak berdaya. Seterusnya, insiden di Masjid New Zealand yang berlaku pada tahun lepas, iaitu di Masjid Al-Nur dan Pusat Islam Linwood di New Zealand, yang telah meragut 51 nyawa serta mencederakan 49 mangsa orang. Seterusnya kita lihat tindakan Trump setelah menjabat jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat selama 2 minggu. Beliau telah bertindak drastik dengan menandatangani suatu perintah eksekutif, di mana perintah ini adalah melarang pergerakan kemasukan daripada 7 buah negara, iaitu negara-negara Islam seperti Syria, Sudan dan yang lain-lain. Kesannya kesan tindakan beliau ni akan menyebabkan pengganas-pengganas ISIS lebih mudah untuk memperluaskan pengaruh ideologi mereka terhadap umat Islam, terutamanya di Iraq dan Syria. Seterusnya kita lihat di Malaysia pula. Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah berjaya menghapuskan serangan pengganas di Malaysia semenjak 2013. Kejayaan mereka ni adalah hasil daripada usaha bisikan mereka, daripada maklumat-maklumat daripada pelbagai pihak. Antara keganasan yang telah mereka berjaya tangani adalah keganasan Daesh pada tahun 2013, percubaan serangan. Maka di sini kita harus bersyukur sebagai rakyat Malaysia dengan menghargai para tentera dan polis Diraja Malaysia yang telah berjuang mempertahankan keamanan dan keselamatan rakyat di Malaysia.
Maksud buli ialah perbuatan ataupun tindakan agresif yang dilakukan secara berulang kali dengan tujuan untuk menyakiti orang lain dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Buli berlaku apabila wujudnya penyalahgunaan kuasa ataupun ketidakseimbangan kuasa antara pembuli dan mangsa buli. Contohnya, Abu menumbuk si Dola. Sekiranya si Dola tidak membalas balik apa yang dilakukan oleh Abu, inilah yang dinamakan buli ataupun ketidakseimbangan kuasa. Tetapi sekiranya si Dola membalas balik ataupun menumbuk si Abu, ini dinamakan keseimbangan kuasa dan tidak berlakunya sebarang pembulian. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, ada 4 jenis buli. Yang pertama, buli secara fizikal. Contohnya, menyepak, menendang dan menolak. Yang kedua, buli secara lisan, mengejek, mengutuk, mencarut dan sebagainya. Yang ketiga, buli yang berkaitan dengan hubungan. Contohnya, memulaukan seseorang ataupun tidak mahu berkawan dengan seseorang. Ataupun kita membuat satu kumpulan dengan tujuan memboikot ataupun pulaukan orang tersebut. Benda ni biasa berlaku kat perempuan, kan? Yang keempat, buli cyber. Dengan teknologi yang sedia ada zaman sekarang ni, lagi banyak kaedah manusia untuk menghentam seseorang ataupun melepaskan ketidakpuasan hati mereka. Contohnya, meletakkan komen yang biadab kat media sosial. Lepas tu, membuat live video dengan tujuan menghentam orang tersebut pada satu dunia. Ataupun lagi dahsyat sekali, membuat satu grup FB page khas untuk mengutuk orang tu ataupun menghantar video-video yang tidak sepatutnya. Jadi, jangan cuba buat salah satu antara jenis ni, okay? Menurut para pengkaji, ada 3 elemen buli. Yang pertama, buli secara fizikal. Buli secara fizikal contohnya menendang atau menolak. Yang kedua, buli secara verbal. Verbal ni apa? Verbal ni ialah secara lisan. Contohnya mengejek ataupun mencarut. Yang ketiga ialah buli secara antisosial. Contohnya memulaukan seseorang ataupun tidak mahu bergaul dengan seseorang. Perbezaan ketiga-ketiga elemen ini ialah kalau fizikal dan verbal, keduanya adalah buli secara langsung. Manakala kalau buli secara antisosial ini, ia merupakan buli secara tidak langsung. Tetapi ketiga elemen ini hanya ada satu persamaan. Apa dia? Iaitu dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Ciri-ciri pembuli dan mangsa buli. Ciri-ciri pembuli. Yang pertama, dia merupakan individu yang mempunyai kuasa. Yang kedua, dia merupakan individu yang memiliki fizikal yang kuat dan gagah. Ciri-ciri mangsa buli. Yang pertama, individu yang lemah. Yang kedua, individu yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, tahap kebimbangan yang tinggi dan kurang berinteraksi ataupun skill sosial yang agak rendah. Contohnya kita boleh nampak dalam drama yang pakai spek besar, yang selalu takut-takut dan kurang berinteraksi dengan orang ramai. Dan pembuli pula kebiasaannya mempunyai fizikal yang besar dan kuat. Antara contoh-contoh kes buli. Yang pertama, kes kematian Suli. Suli mati kerana bunuh diri disebabkan tekanan hidup yang dialaminya. Setelah kematiannya, orang ramai ada membuat spekulasi bahawa punca tekanan hidup yang dialaminya salah satunya berpunca daripada buli cyber. Yang kedua, kes kematian pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM iaitu Zulfarhan Osman. Zulfarhan meninggal dunia di Hospital Serdang kerana kesan wap seterika di kaki dan badannya. Hal ini berpunca daripada kesan buli yang dilakukan oleh rakan-rakan universitinya. Ini buli itu berpunca daripada rakan-rakannya menuduh Zulfarhan mencuri komputer riba yang dimiliki oleh mereka.
Yang ketiga, kes buli jalan raya. Sepasang suami isteri ditangkap atas tuduhan membunuh seorang lelaki disebabkan perselisihan yang berlaku ketika mereka berada di jalan raya. Hal ini berpunca daripada si mangsa telah melanggar belakang kereta suspek. Lalu tercetusnya perselisihan faham dan pergaduhan mengakibatkan mangsa telah memukul bahagian hadapan kereta suspek dan si suspek tidak berpuas hati, kemudian dia melanggar si mangsa dengan keretanya. Selesai buli, kita pergi kepada peperangan. Definisi perang. Dari sudut bahasa Arab, perang atau qital membawa kepada 3 maksud. Yang pertama, bergaduh melawan seseorang. Yang kedua, memusuhi. Yang ketiga, melawan musuh-musuh Islam. Definisi jihad. Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, jihad ialah perang ofensif melawan musuh-musuh Islam, iaitu apa yang dimaksudkan ialah dalam peperangan dalam rangka untuk mewujudkan kemenangan dan mencapai syahid. Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang membawa maksud perang. Yang pertama, Al-Harb, Al-Ghazwah dan Jihad. Terdapat 5 jenis perang dalam Islam. Yang pertama, perang secara fizikal. Contohnya, perang fizikal memerangi musuh. Yang kedua, perang lisan, iaitu melalui percakapan ataupun memberi peringatan. Yang ketiga, perang dengan hati. Perang ini ialah perang yang paling mulia di sisi Allah. Sekiranya kita istiqamah memimpin hati kita menuju keridhaannya dan menjauhkan segala larangannya. Yang keempat, perang dengan harta benda. Kita boleh lihat contohnya daripada para sahabat yang sanggup mengorbankan segala harta benda mereka demi menegakkan agama Allah. Yang kelima, perang psikologi, iaitu merosakkan pemikiran musuh untuk memberi ketakutan dan menghilangkan kekuatan pihak musuh. Terdapat wujudnya etika perang dalam Islam. Yang pertama, mestilah memegang janji. Yang kedua, tidak membunuh golongan yang lemah atau orang-orang yang tidak keluar berperang. Contohnya, wanita, kanak-kanak dan orang tua. Yang ketiga, tidak membakar dan merosakkan bangunan ataupun tempat ibadat. Yang keempat, tidak merosakkan tanaman dan tidak menebang pokok. Yang kelima, melayan tawanan dengan baik. Yang keenam, menerima tawanan damai. Yang ketujuh, tidak membunuh orang yang telah menyerah diri. Sebab berlakunya perang dalam Islam ialah atas faktor penganiayaan. Selain itu, mereka mempertahankan diri daripada terus ditindas oleh kaum musyrikin. Yang ketiga, demi menyebarkan dakwah dan melebarkan agama Islam. Ketika dahulu, umat Islam sering ditindas oleh kaum musyrikin atas keislaman mereka, dan sekiranya Allah tidak mengeluarkan perintah untuk berhijrah, mungkin dakwah Islam tidak akan sampai kepada kita pada hari ini. Maksud senjata ialah alat yang digunakan untuk menyakiti orang lain atau memberi kemudaratan terhadap orang lain. Bahaya senjata ini bergantung kepada cara penggunaan dan pengguna itu sendiri. Terdapat beberapa akta yang telah diperkenalkan di Malaysia yang menjelaskan mengenai senjata ini. Antaranya ialah Akta Senjata 1960, Akta Senjata Bahan Kimia 2005 dan Akta Senjata Api. Senjata boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Yang pertama, senjata konvensional. Yang kedua ialah senjata bukan konvensional. Senjata konvensional ialah senjata yang tidak melibatkan
senjata pemusnah besar-besaran. Contohnya, pistol dan senapang. Manakala senjata bukan konvensional ialah senjata moden dan penggunaan senjata tersebut melibatkan senjata pemusnah besar-besaran. Contohnya, nuklear dan senjata bahan kimia. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), senjata pemusnah besar-besaran ialah senjata bahan atom yang digunakan sebagai bahan letupan, senjata bahan radioaktif, senjata bahan kimia dan bahan biologi ataupun apa-apa jenis senjata pada masa akan datang yang mempunyai ciri-ciri senjata bahan pemusnah besar-besaran. Terdapat 3 jenis senjata pemusnah besar-besaran. Yang pertama, senjata yang berasaskan nuklear. Senjata ini terhasil daripada tindak balas kimia yang melalui 2 cara, iaitu fusion dan fission. Senjata tindak balas kimia yang terhasil daripada fusion memberikan kesan yang amat dahsyat berbanding fission. Yang kedua, senjata yang berasaskan bahan kimia. Senjata jenis ini telah lama digunakan sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan Chemical Weapon Convention merupakan antara badan yang bertanggungjawab mengawal penggunaan senjata bahan kimia pada peringkat antarabangsa. Ini bertujuan supaya negara ahli tidak menyalahgunakan senjata bahan kimia. Yang ketiga, senjata bahan biologi. Senjata ini terhasil daripada penggunaan ejen biologi yang boleh kita dapat secara semula jadi, dan senjata ini boleh membawa kepada penyakit jangkit berjangkit, contohnya Ebola dan COVID-19. Anggaran kes pemandangan manusia yang direkodkan ialah sebanyak 2.5 juta dari 127 buah negara. Terdapat banyak bentuk pemandangan manusia, antaranya ialah eksploitasi seks, buruh terikat, pengabdian domestik secara paksa, penjualan bayi, penjualan organ dan pemandangan bayi. Eksploitasi seks, mangsa tertipu dengan kata-kata atau janji-janji manis yang diberikan oleh mereka sehingga mereka terpaksa melacurkan diri. Buruh terikat, penyeludupan manusia dengan tujuan mengerahkan tenaga kerja dengan upah yang rendah ataupun tidak diberi upah langsung. Pengabdian domestik secara paksa, yang ini selalu berlaku kepada golongan wanita dan kanak-kanak. Golongan wanita dipaksa untuk menjadi pembantu rumah ataupun pengasuh kanak-kanak, manakala kanak-kanak dipaksa untuk menjadi pengemis ataupun peminta sedekah. Pemandangan bayi ini berlaku daripada kes-kes penculikan. Manakala penjualan organ ialah mereka mengambil organ-organ daripada negara-negara yang mundur. Ada 3 jenis negara yang terlibat. Yang pertama, negara sumber. Yang kedua, negara transit. Yang ketiga ialah negara destinasi. Maksud negara sumber. Negara sumber ialah negara bagi orang yang didagangkan. Yang kedua, negara transit. Negara transit ialah negara yang dijadikan laluan oleh para sindiket untuk membawa mangsa mereka sebelum tiba ke negara destinasi. Yang ketiga, negara destinasi. Negara destinasi ialah negara yang dituju oleh para sindiket untuk membawa mangsa mereka ataupun negara yang menerima mangsa pemerdagangan. Antara faktor berlakunya pemandangan manusia ialah yang pertama, kemiskinan. Apabila tiada wang untuk makan, mereka terpaksa melakukan apa-apa sahaja kerja demi mencari sesuap nasi. Yang kedua, faktor kurang pendidikan. Jika tiada pendidikan, mereka menjadi kurang cakna
terhadap modus-modus operandi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Yang ketiga, faktor krisis dalaman dan serantau. Yang ini sering berlaku terhadap negara-negara mundur dan negara-negara yang menghadapi peperangan. Yang keempat, ketidakstabilan politik. Yang terakhir sekali ialah krisis ekonomi. Antara usaha Polis Diraja Malaysia dalam menangani kes pemerdagangan manusia ialah menubuhkan unit anti pemerdagangan orang yang berpusat di Ibu Pejabat Bukit Aman. Selain itu, Kerajaan Malaysia juga telah mewujudkan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Migran. Ditambahkan lagi dengan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang. Tidak ketinggalan juga, kerajaan telah mengetatkan lagi penguatkuasaan di bahagian sempadan bagi menyekat pemerdagangan manusia. Menurut mesyuarat yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2016, mereka telah menggariskan beberapa faktor punca berlakunya perilaku ganas. Antaranya ialah yang pertama, mengalami kemiskinan dan kelemahan institusi pendidikan, terutamanya kawasan luar bandar. Hal ini kerana mereka mendapat ketidakadilan hak setara ataupun peminggiran pembangunan terhadap golongan mereka, menyebabkan mereka merasa tidak adil dan ingin meluahkan keseseraan dan ketidakpuasan hati mereka dengan cara yang salah. Yang kedua ialah perubahan iklim atau climate change. Ini dianggap sebagai peminggiran, dijadikan alasan sebagai peminggiran pembangunan, menyebabkan berlakunya keganasan. Yang ketiga ialah justifikasi ketidakadilan terhadap penganut agama, iaitu satu dunia menyalahertikan terhadap agama, menyebabkan berlakunya tekanan terhadap si penganut agama sehingga menggerakkan berlakunya keganasan. Kepentingan. Betapa pentingnya keamanan dan keadilan. Yang pertama, masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni dan aman. Walaupun masyarakat berbilang kaum, tetapi kita masih boleh menghormati antara satu sama lain walaupun perbezaan kaum dan etnik. Yang kedua, wujudnya persefahaman antara pemimpin dan rakyat. Hal ini membantu kedua-dua pihak untuk mendapatkan isyarat yang jelas bagaimana ataupun cara mengharmonikan negara yang berbilang kaum. Yang ketiga, sektor ekonomi akan meningkat. Keamanan keharmonian yang dicapai sebuah negara akan menarik pelancong untuk melancong ke negara kerana mereka tidak perlu takut atau bimbang terhadap serangan-serangan pengganas. Definisi keamanan dan keadilan dalam Islam. Keamanan bermaksud keadaan yang aman, kesentosaan, ketenangan dengan ketenteraman. Manakala keadilan berasal pada perkataan adil yang berbau maksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan, tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-wenangnya. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan wajar yang boleh dilakukan oleh orang lain, yang boleh diterima oleh orang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 83 yang bermaksud apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai, kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan ulil amri di antara mereka, sudah tentu hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan tidaklah kerana limpah kurniaan Allah dan belas kasihannya kepada kamu tentulah terbatas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja di kalangan kamu, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmu pengetahuannya. Pandangan Islam dan Orientalis terhadap keamanan dan keadilan. Orientalis berpendapat bahawa orang Islam ini menyebarkan agama melalui bahasaan. Mereka berpendapat bahawa orang Islam menghancurkan mata pedang
sentiasa mengacukan mata pedang demi mendapatkan kedudukan dalam ekonomi serta bermatlamatkan atau berfokuskan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan semata-mata. Sedangkan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam, peperangan hanya akan berlaku apabila proses perdamaian gagal dicapai, iaitu melalui proses diplomatik, budi bicara dan sebagainya. Jika orang musuh Islam berkeras ingin menggunakan cara kekerasan, maka peperangan boleh dilakukan. Hukum jihad dalam Islam asalnya adalah sunat, tetapi ia boleh berubah kepada wajib apabila berlaku beberapa keadaan seperti umat Islam diserang, menghapuskan fitnah dalam agama, menyelamatkan golongan yang rendah dan ditindas, atau bimbang pada musuh Islam yang sentiasa bersedia untuk Islam. Oleh disebabkan beberapa keadaan di atas, peperangan boleh dilakukan. Maqasid syariah dari segi bahasa jamak kepada maksud yang diambil daripada kata kerja qasoda yang membawa maksud pegangan, punca, sesuai, kelulusan dan keadilan dan kesederhanaan. Dari segi istilah pula merujuk kepada maksud objektif yang bererti berasaskan kenyataan atau fakta sebenar. Manakala syariah pula dari segi bahasa berasal daripada perkataan syarak yang bermaksud sumber air yang tidak akan pernah putus dan terus mengalir, memulai sesuatu pekerjaan dan menjelaskan, menerangkan serta menunjukkan jalan. Dari segi istilah pula, ia merangkumi keseluruhan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui perantaraannya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Hak dalam Islam amat menekankan dan mementingkan hak-hak asasi manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebut sebanyak 283 kali tentang hak asasi manusia. Hak dalam Islam terbahagi kepada 4, iaitu hak dengan Allah, hak dengan individu, hak dengan sesama manusia dan hak dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Pembahagian maqasid syariah. Maqasid syariah terbagi pada 3 maslahah, iaitu daruriyat, keperluan, hajiyat, kehendak, tahsiniyat dan pelengkap. Daruriyat terbahagi pada 5, iaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Daruriyat ini adalah perkara asasi yang diperlukan oleh setiap manusia untuk hidup. Ketiadaannya boleh menyebabkan hidup manusia merana. Hajiyat iaitu kehendak, iaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkan kerja seharian. Ketiadaannya tidak menjejaskan kehidupan tetapi akan menyebabkan sedikit kesulitan. Manakala tahsiniyat iaitu pelengkap adalah diperlukan setiap manusia. Walaupun pentingnya tahsiniyat ini tidak sampai pada tahap asasi, tetapi ketiadaannya boleh membuatkan hidup manusia merana. Sebagai contoh, mempunyai akhlak yang baik, mengikut adat dan kebiasaan serta meninggalkan segala perkara yang tidak waras berdasarkan akal. Hubungan di antara keamanan dan keadilan, maqasid syariah dan juga matlamat pembangunan lestari, iaitu Sustainable Development Goals. Apabila negara itu menghadapi peperangan, rusuhan, pemberontakan dan sebagainya, hal ini menyebabkan 5 maqasid syariah itu tadi tidak dapat dijaga dengan baik, iaitu apabila berlaku peperangan, sudah tentu suruhan agama tidak dapat dilakukan, nyawa terancam dan berkorban, kanak-kanak membesar dalam keadaan keganasan yang menyebabkan trauma, keturunan juga tidak dapat dijaga, serta selalunya apabila berlaku peperangan adalah disebabkan oleh kuasa besar yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebagai contoh, kuasa besar bertindak menyerang Asia Tenggara demi mendapatkan hasil minyak yang hanya ada di Asia Tenggara. Sifat tamak sekelompok ini menyebabkan banyak nyawa yang tidak bersalah terkorban kerana ingin memenuhi keinginan sesebuah kelompok sahaja. Manakala dari perspektif matlamat pembangunan lestari pula, antara isu yang dibincangkan oleh SDG yang perlu dihentikan segera adalah pembunuhan antarabangsa, keganasan ke atas wanita dan golongan lemah. Hal ini
hal ini demikian menyebabkan nyawa juga tidak dapat dijaga dengan baik dalam keadaan negara yang tidak aman. Hal ini jelaslah apabila sesebuah negara itu berperang, nyawa tidak dapat dijaga sebagaimana yang dituntut oleh maqasid syariah, iaitu hifzun nas. Kedua, kanak-kanak membesar dalam keadaan ketakutan dan trauma disebabkan oleh keganasan. Jelaslah bahawa hal ini menjadi sebab kenapa akal tidak jaga dengan baik, oleh kerana kanak-kanak itu membesar dalam keadaan keganasan, peperangan menyebabkan mereka membesar dalam mempunyai akal yang tidak begitu sihat. Ini menyebabkan pemeliharaan akal yang telah digariskan dalam Islam tidak dapat dijaga dengan baik. Rasuah, kecurian, eksploitasi ekonomi menyebabkan kejatuhan dan kemusnahan ekonomi negara. Hal ini menyebabkan harta tidak dapat dijaga, sedangkan umat Islam amatlah memerlukan harta untuk berjuang menegakkan agama Allah. Yang keempat, jenayah seksual, iaitu pemandangan wanita dan kanak-kanak perempuan terutamanya untuk dieksploitasi seksual sebelum dibunuh. Hal ini menyebabkan keturunan tidak dapat dijaga. Bagaimana ingin dijaga jika wanita maruahnya telah dimusnahkan oleh orang lain, dan kanak-kanak juga, kanak-kanak pada usia yang masih kecil sudah mempunyai masalah seperti didera dan sebagainya. Bagaimana mereka ingin membesar, mempunyai akal yang sihat serta mempunyai masa depan yang cerah. Antara langkah yang diambil oleh Malaysia bagi menyokong lagi keberhasilan matlamat pembangunan lestari ini adalah Malaysia melaksanakan dasar ekonomi baru DEB bagi menyokong lagi keberhasilan matlamat pembangunan SDG ini. Dasar ini dilancarkan pada tahun yang sama selepas matlamat pembangunan lestari dilancarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dan kini telah sampai kepada rancangan Malaysia ke-11 yang bertema pada tahun 2016 hingga 2020 yang bertemakan pertumbuhan berasaskan rakyat. Konsep ini mengajak rakyat Malaysia untuk mengambil manfaat dan kebaikan kepada rakyat Malaysia daripada rancangan Malaysia yang ke-11 ini bagi tujuan meningkatkan lagi taraf kehidupan mereka. Kesimpulannya, kaum wanita perlulah mempunyai mental dan fizikal yang kuat agar menjadi kaum yang hebat dan disegani oleh semua pihak, kerana golongan wanita dianggap sebagai golongan yang lemah. Umat Islam perlulah menunjukkan contoh yang baik supaya agama Islam tidak dianggap sebagai pengganas, kerana kedatangan Islam adalah untuk membawa keamanan, bukan membawa kepada keganasan. Cyberbully adalah bully yang paling bahaya. Kerajaan Malaysia perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif dalam membenterah isu pembangunan manusia, kerana cyberbully jugalah nyawa seseorang boleh berhilang begitu saja. Kepentingan menjaga maqasid menjadikan hasilnya selaras dengan matlamat SDG yang ke-16. Dengan terjaganya agama, maka terjaganya dunia.